Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, setelah kita dikejutkan dengan Muhyiddin Yassin yang dilepaskan ataupun dibebaskan 4 kes, akhirnya beberapa kepimpinan dari Bersatu dan Perikatan Nasional ataupun dari Bersatu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad telah membuat satu kenyataan menggesa Tan Sri Azam Baki dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun untuk meletakkan jawatan. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari biharian.com, ini pengakuan ataupun pendedahan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun yang pasti membuat ramai kepimpinan PN pening kepala. Menurut artikel dari biharian.com, tiada sebab untuk AGC teliti semula kes yang sudah didakwa, kata Idrus. Jabatan Peguam Negara ataupun AGC menegaskan setiap keputusan untuk melakukan pendakwaan dibuat selepas meneliti dan menimbang sepenuhnya keterangan dibentangkan oleh penguatkuasaan serta undang-undang berkaitan. Susulan itu, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menegaskan yang tiada sebab munasabah untuk jabatan berkenaan meneliti semula kes yang sudah dibawa ke mahkamah untuk tindakan pendakwaan. Susulan daripada laporan media yang memetik kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Jabatan Peguam Negara menegaskan bahwa jabatan ini tidak mempunyai sebab untuk meneliti semula kes yang dipertuduhkan di mahkamah. Tidak terdapat sebarang campur tangan politik atau tekanan untuk memulakan apa-apa pendakwaan. Jabatan Peguam Negara sentiasa bertindak secara bebas dan profesional mengikut tata cara yang ditetapkan dalam memulakan pertuduhan terhadap mana-mana individu, katanya menerusi kenyataan hari ini. Semalam, pembangkang mendesak Idrus menyemak dan mengkaji semula semua pendakwaan yang dikatakan terpilih terhadap pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional bagi tujuan ditarik balik. Desakan dibuat Hamzah itu susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk rasuah RM 232,5 juta bagi parti itu. Hamzah yang juga Setiausaha Agung PN berkata, dalam membuat keputusan itu, Mahkamah bukan saja memutuskan pertuduhan ke atas Muhyiddin, yang juga pengurusi PN itu sebagai cacat, tidak berasas, kabur, serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah, malah dalam kesalahan penggunaan proses mahkamah. Mengulas lanjut, Idrus berkata, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Muhyiddin membabitkan 4 pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009. Katanya keputusan terbabit hanya dibuat hanya berdasarkan ruang lingkup permohonan yang difailkan oleh pemohon. Manakala 3 pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 masih kekal. Beliau berkata, Jabatan Peguam Negara memandang serius kenyataan yang cenderung menjejaskan kredibiliti jabatan berkenaan. Jabatan Peguam Negara hanya selanjutnya menegaskan bahwa jabatan ini bertindak secara bebas dan profesional. Ini adalah kenyataan dari Tan Sri Idrus Harun. Saudara-saudara, sekian saja ulasan hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.
Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Tontonan nomor 1 yang amat dihormati sekalian. Kali ini berkaitan dengan 4 pertuduhan Muhyiddin Yassin yang dilepaskan. Akhirnya terdapat gesaan dari kepimpinan Bersatu. Pemuda Bersatu membuat kenyataan dalam sebuah artikel. Pemuda Bersatu desak Azam Baki dan juga Tan Sri Idrus Harun untuk meletakkan jawatan. Nah, akhirnya berita susulan berkaitan dengan nama peguam negara. Adakah relevannya di situ setelah Muhyiddin Yassin bebas 4 pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009, tetapi masih lagi ada tuduhan lain yang dikekalkan di bawah akta yang lain, yaitu 3 lagi tuduhan yang lain. Saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari Utusan Malaysia, Peguam Negara, siapa pengganti Idrus Harun? Kita tahu desakan dari kepimpinan Bersatu dari Perikatan Nasional supaya Azam Baki dan Idrus Harun untuk meletakkan jawatan. Akhirnya satu artikel dari Utusan Malaysia, siapa pengganti Idrus Harun? Adakah setakat ini sudah ada pengganti Idrus Harun ataupun peguam negara? Disahkan juga dalam artikel ini, berbaki 1 bulan lagi sebelum Tan Sri Idrus Harun menamatkan kontraknya bulan depan selepas dilantik semula sebagai peguam negara pada 3 Mac lalu. Sehingga kini masih belum ada individu bakal menggantikannya. Timbul persoalan, apakah pelantikan peguam negara yang baru selepas ini dilantik dalam kalangan pegawai kanan Jabatan Peguam Negara AGC, hakim yang sedang berkhidmat ataupun lain-lain, ataupun mungkin bekas hakim. Jadi saudara-saudara, menurut Anda pula, setakat ini siapakah yang relevan untuk menggantikan Tan Sri Idrus Harun? Ataupun sebaliknya, Tan Sri Idrus Harun meneruskan kontraknya, meneruskan jabatannya sebagai peguam negara. Mungkin setakat ini belum ada seperti yang dinyatakan dalam artikel ini. Seperti yang dinyatakan dalam artikel ini dari Utusan Malaysia. Sehingga kini masih belum ada individu bakal menggantikannya. Jadi dalam perkembangan yang lain juga, Tan Sri Idrus Harun juga membuat kenyataan. Sebelum ini juga setelah digesa untuk meletakkan jawatan selepas berkaitan pembebasan Muhyiddin Yassin, Tan Sri Idrus Harun juga membuat kenyataan dalam artikel yang lain, tiada sebab untuk AGC teliti semula kes yang sudah didakwa. Jabatan Peguam Negara juga menegaskan, setiap keputusan untuk melakukan pendakwaan dibuat selepas meneliti dan menimbangkan sepenuhnya keterangan dibentangkan oleh penguatkuasaan serta undang-undang berkaitan. Nah, berbalik kepada artikel tadi, tajuk artikel tadi, persoalannya siapakah yang bakal menggantikan Idrus Harun? Adakah kepimpinan Bersatu, Ketua Pemuda Bersatu yang sudah menggesa Idrus Harun dan Azam Baki untuk meletakkan jawatan? Adakah mereka sendiri sudah mempunyai calon yang boleh menggantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dan juga Peguam Negara ataupun dari AGC Jabatan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun? Adakah mereka sudah mempunyai calon disebabkan mereka juga telah menggesa kedua-dua individu ini untuk meletakkan jawatan? Jadi semua itu masih menjadi tanda tanya. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.